Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Untuk bagaimana biasa nak confirm dapat dengar suara saya dengan jelas, suara jelas, gambar jelas, tulis di ruangan chat tu. Alhamdulillah dari Bukit Jelutong. Alhamdulillah dari KL Central. On the way back ke Tuan Raja Azmi? Dari KL Central tu. Saya on the way back ni. Saya on the way back ni. Office. Office tapi nak beredar balik pulang rumah. Okay. Don't drink and drive. Okay, insyaAllah. Okay. Masya Allah. On the way balik office pun tetap bersama dalam majlis ilmu. Moga-moga diberkati, moga-moga dinilai sebagai ibadah juga insya-Allah. Tuan Haji Zainal dari Kelang, Hajah Saraniah dari Miri Sarawak, Marziah Yusof dari Ulu Kelang, Siti Junaidah dari Kuching, alhamdulillah dari Kuala Pilah, alhamdulillah. Okey. Kalau gitu kita sambung pengajian kita daripada kitab Riyadhus Salihin. Kita masuk hari ini bab muraqabah. Siapa ingat lagi hari itu saya sebut makna perkataan muraqabah. Bab kita hari ini bab muraqabah. Kalau buku sama dengan saya ni muka surat 81. Muka surat 81 kalau buku sama dengan saya. Saya sebut hari itu. Saya kata kita akan sambung pengajian bab seterusnya. Nama bab kita muraqabah. Apa maksud kalimah muraqabah? Saya sebut hari itu. Siapa masih ingat? Nak tahu makna perkataan muraqabah? Jumpa lagi bab kita ni. Siapa dah jumpa cakap, dah jumpa. Buku dia muka surat berapa? Bab muraqabah. Cuba tulis sikit dekat chat. Pengawasan. Saya ada sebut satu perkataan hari itu. Untuk Puan Zura muka surat 81. Ya, sama dengan saya lah. Muka surat 81. Kak Siti Junaidah 122. Yes. Puan Rahimah, betul. Ni kalau ada hadiah dapat talaki dengan Syekh kena bagi kat Puan Rahimah ni. Sebab jawapan dia betul. Dia ingat yang saya sebut 2 minggu lepas saya sebut ni. Sebab minggu lepas kita terpaksa cuti. Saya on the way dalam highway tak sempat nak adjust masa. Betul Puan Rahimah. Perkataan muraqabah ialah dalam kurungan ni dia terjemahkan sebagai pengawasan. Saya dah dapat 2 kali baca Ustaz. Alhamdulillah. Dapat talaki tu. Alhamdulillah. Okey. Perkataan muraqabah tersebut bab kita ini bab muraqabah. Dalam kurungan dia tulis pengawasan. Dalam version lain dia tulis apa? Selain pada pengawasan. Sebab tu saya suruh letak tulis kat tepi tu CCTV sebenarnya. CCTV. Jadi muraqabah maknanya pengawasan. Ia merasa selalu diawasi oleh Allah. Ini makna muraqabah. Firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana biasa Imam Nawawi dalam setiap bab kitab Riyadhus Salihin ini akan dimulakan dengan ayat Quran. Jadi ayat yang menjadi permulaan dalam bab ni
Surah Asy-Syu'ara ayat 218. Qala Allah Ta'ala alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah sifatnya dialah yang melihatmu ketika engkau berdiri dan juga gerak tubuhmu di antara orang-orang yang sujud. Kamu berdiri, kamu baring, kamu sujud. Allah sentiasa melihatmu. Allah lihat, Allah nampak. Ketika kamu ibadah, ketika kamu berdiri, ketika kamu duduk, Allah melihat. Macam dalam kuliah kita petang ni, kamera off. Ada yang duduk atas sofa, ada yang kat meja makan, ada yang memang purposely meja study, ada yang duduk atas lantai, ada yang baring-baring, ada yang dalam kereta, ada yang kat mana lagi? Sambil minum petang, makan kuah pisang. Macam mana lagi? Alladhi yaraka. Allah melihat. Ustaz mungkin tak melihat. Ustaz tak tahu. Sebab kamera pun tutup. Ada setengah ustaz, dia buat syarat. Nak panggil saya kuliah boleh, syaratnya kena buka kamera. Kena buka kamera. Tapi saya tak syaratkan buka kamera lah. Orang hadir pun alhamdulillah rahmat dah. Yang paling penting harapannya supaya Allah Ta'ala kurniakan kita istiqamah dalam majlis ilmu ni. Masing-masing dengan keadaan masing-masing. Okay. Tapi walaupun ustaz tak nampak, walaupun penganjur tak nampak, tetapi Allah Maha melihat. Ya, tak apa Pak Rahimah, laptop kamera rosak. Alah. Boleh nak on kamera boleh, tak on kamera boleh. Tapi kalau on saya lebih happy. Jadi cuma ayat ini bab muraqabah, bab CCTV Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah muraqabah ini. Oh, Tengku Muazzam, Allah azam kita mesyuarat kita tak sambung lagi. InsyaAllah nanti kita set masa. Dan Allah yang melihat ketika kamu berdiri, ketika kamu sujud, ketika kamu duduk, ketika kamu di mana-mana berada, Allah Maha melihat keadaan kamu. Ayat Quran yang seterusnya, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia adalah bersertamu di mana sahaja engkau semua berada. Ma'iyatullah. Ma'iyatullah. Di mana kita berada, Allah bersama kita. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang tolong agama Allah, orang-orang yang tolong sahabat-sahabatnya, ma'iyatullah, Allah Ta'ala juga akan menolongnya. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Dalam bab pertolongan, dalam bab mengawasi segala tindak tanduk kita, Allah bersama kamu. Allah ma'akum. Allah bersama kamu. Tak kira lah. Kamu orang kaya, kamu orang miskin, kamu duduk Malaysia, kamu duduk rumah, kamu duduk Mekah. Allah bersama kamu. Kita kena ada rasa ma'iyatullah. Allah bersama. Tapi jangan duk faham macam yang ajaran sesat tu Allah bersama, Allah duduk dalam poket dia. Mengaruk tu. Maknanya dengan kefahaman kita, kita ni tak boleh nak lari daripada pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersama. Kita nak minta tolong Allah, dan dalam bab itu pertolongan ma'iyatullah. Dalam bab muraqabah ni kita nak menjauhkan diri daripada melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita rasa hadir, rasa Allah bersama dengan aku. Dan ayat yang ketiga, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu yang tersembunyi, sama ada di bumi ataupun di langit. Tak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Di langit, di bumi, tak ada yang tersembunyi. Kan ada kan kisah masyhur tu yang seorang tok guru bagi arahan kepada anak-anak murid dia, ambil seekor seorang ayam,
Pergi sembelih ayam, carilah masing-masing nak luluh tak luluh kamu ni ujian belajar dengan aku ni. Pergi sembelih ayam ini di tempat yang tidak dapat dilihat. Tak ada yang dapat lihat pun. Orang ni pergi belakang bukit, orang ni pergi belakang pokok besar, orang ni pergi dalam gua, orang ni pergi sini-sini. Semua sembelih. Yang seorang ni tak sembelih-sembelih ayam. Tok Guru kata, apa awak seorang tak sembelih? Tok Guru, tak ada tempat saya nak cari yang tidak dilihat. Sebab saya pergi ke mana-mana pun, Allah Maha melihat saya. Oh, Tok Guru kata, awak ni lulus. Awak seorang je lulus. Gitu. Maknanya dia ada ma'iyatullah. Dia faham ayat Quran ini. Allah tidak akan tersembunyi baginya sesuatu pun di langit dan di bumi. Dan ayat yang terakhir, ada dua lagi. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui akan kekhianatan mata. Apa maksud mata khianat? Allah Maha mengetahui khianatan mata. Apa maksud khianatan mata? Allahu Akbar. Apa maksud mata yang khianat? Kha'inatal a'yun. Allah Maha mengetahui mata khianat. Apa maksud dia? Cuba tulis kat ruangan chat. Bila sebut mata khianat. Melihat kepada yang dilarang. Okey. Apa maksud mata khianat? Yang dia terang bawah ni. Maksudnya pandangan mata kepada sesuatu yang dilarang atau kerlingan mata sebagai ejekan dan lain-lain perbuatan yang tidak baik. Mata khianat. Dia jeling mata tengok. Biasanya mata dalam bab mata khianat ni, mana lebih banyak mata khianat? Mata orang lelaki ke mata orang perempuan? Yang mata jenis khianat ni, maksudnya mata yang jeling-jeling, yang intai, yang tengok benda yang tak boleh tu, mana yang banyak? Mata orang lelaki ke? Cepat ya. Cepat Min jawab. Mata orang lelaki ke mata orang perempuan? Yang kha'inatul a'yun. Orang lelaki tak ada seorang jawab. Semua orang perempuan jawab mata lelaki. Yang kha'inat, mata yang khianat. Mata orang lelaki ke orang perempuan? Memang sebenarnya terpaksa diakui lah. Dalam bab dia tak sama kat area ni, dia tak sama. Dalam bab mata ni, orang lelaki yang banyak khianat mata. Dengan maksud jeling, intai, tengok. Orang lelaki. Orang lelaki banyak dosa datang dari mata. Kalau orang perempuan, dosanya banyak datang dari mana? Kalau orang lelaki, banyak dosa datang dari mata. Dilihat. Kalau orang perempuan, banyak datang dari Ramai jawab tu. Okeylah. Saya tak tuduh tapi ya, sebenarnya gitu sebenarnya. Ini kita bincanglah, bukan nak tuduh-tuduh. Tapi sebenarnya kita orang lelaki, mata kita. Allahu Akbar. Kha'inatul a'yun. Mata yang khianat. Kalau orang perempuan, maksud nak khabar, nak bagi tahu kita, orang lelaki hati-hatilah kawal mata. Orang perempuan hati-hatilah kawal apa? Mulut, lidah, mulut, gitu. Orang lelaki. Biasa tak kalau naik kereta dengan suami, traffic light merah. Lepas tu hijau jalan. Suami tahu perempuan kat sebelah yang naik motor kat sebelah tu stokin ni warna hijau lah. Ini hebat orang lelaki. Dia tahu yang kat sebelah, nampak motor perempuan kat sebelah tu. Dia memang orang lelaki mata. Sebab itulah hikmah imam solat tak boleh orang perempuan jadi imam pada orang lelaki. Orang lelaki kalau jadi makmum
Tok Imam perempuan. Yelah maknanya Tok Imam rokok, makmum tak rokok-rokok, duk tengok Tok Imam. Kan? Tengok tu. Kalau orang perempuan, dia duduk belakang, Haji Tok Imam tu rokok sujud. Oh, perempuan dia tak ada nak tengok. Oh, Haji ni gini punggung dia. Oh, Haji ni kalau dia sujud jadi gini. Orang perempuan dia tak peduli benda tu. Dia tak ada nak tengok-tengok. Tok Imam kita, jalanlah Tok Imam. Kalau orang lelaki, Tok Imam tu yang rokok tu perempuan, dia nak tengok. Oh, gitu. Memang orang panggil apa? Lumrah. Sebab itu ayat Quran ni beritahu ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui khianat mata. Khianat mata yang mengintai. Allahu akbar. Orang perempuan, orang lelaki jaga mata. Orang perempuan jaga mulut. Wa ma tukhfis sudur. Bahkan apa yang disembunyikan di dalam hati manusia pun Allah Maha mengetahui. Allah tahu yang ada dalam hati manusia. Allah tahu. Kita duduk kat masjid, kita duduk dalam majlis ilmu, hati kita kata begini. Oh, cakap orang ni. Allah Maha mengetahui. Wa ma tukhfi, apa yang disembunyikan as-sudur, di dalam hati. Ini muraqabah ni. Ini muraqabah, pengawasan Allah. Jadi kita yakin bahawa apa yang kita cakap, apa yang kita buat, Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Dan yang terakhir, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu tetap mirsad, sentiasa mengintip. Mirsad, seperang, meneropon, mengintip. Allah labil mirsad, Maha ialah mengintip. Tak ada peluang untuk kita bersembunyi, tak ada tempat kita boleh selamat daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah, siapa tak ingat saya ucapan Ibrahim ibnu Adham, kalau kamu rasa nak buat dosa dan nak buat maksiat, pergilah cari satu tempat yang di luar daripada tempat ciptaan Allah, di luar alam yang Allah cipta ni. Pergilah cari tempat yang Allah tak nampak kamu. Buatlah nak buat maksiat kat situ. Mana ada tempat tu? Allahu akbar. Okey. Hadis yang pertama. Hadis pertama ni hadis yang panjang yang kita belajar dalam kitab hadis 40 kalau masih ingat. Ingat tak hadis 40? Saya minta masa kejap, seminit saya nak ambil air kejap. Sakit tekuk. Bismillah. Ada lagi tu? Bismillah. Alhamdulillah. Okey. Ustaz. Baca hadis yang pertama. Ustaz, boleh nak tanya boleh tak Ustaz? Nak tanya. Ustaz. Ya, Hari tu sedikit surat berapa Ustaz? Muka surat berapa? 82. Kalau Okey. kalau buku macam ni, Ya, buku sama surat Ustaz. 82. Okey, masih Ustaz. Jumpa. Terima kasih Ustaz. Jumpa. Sama-sama. Kat mana tu? Kat Melaka. Oh, Melakau. Kat Melaka. Ya, orang Melakau. Ustaz, nak tanya Ustaz, kalau berkaitan dengan hadis ni, kalau sekarang ni dengan dah adanya WhatsApp ke apa-apa, mana lagi bahaya daripada macam tadi perempuan mulut, banding dengan sekarang lagi tersebar secara tulisan. Maknanya jari kita lagi sekarang lagi bahaya, boleh menyebarkan benda-benda yang kan, bagaimana Ustaz? Ya, apa yang ditulis sekarang mewakili apa yang dicakap. Setiap apa yang maknanya kita faham bahawa Allah mengetahui mata yang mencuri, apa yang kita cakap, dan sekarang ini mewakili juga apa yang kita cakap, apa yang kita tulis. Sekarang ni ada orang yang dia buat akaun Facebook, dia panggil
fake account. Dia menyamar. Dia buat akaun Facebook, dia letak gambar profil bukan gambar dia, nama bukan nama dia. Jadi dia pun tulis lah, dia komen kat Facebook orang, dia nak maki hamun, dia nak sebar apa, tapi akaun palsu. Orang macam ni kena bagi tahu dia, awak tukarlah nama siapa pun, tapi Allah Maha mengetahui. Muraqabatullah. Awak buat fake account ke, awak sebar, awak tulis apa ke, awak guna nama orang lain ke, Allah Maha mengetahui. Ini kita nak cerita muraqabatullah ini. Jadi kita baca hadis yang pertama. Siapa tanya? Kak Jun tanya, Ustaz, jika apa yang tersembunyi dalam dada yang tak diutarakan dengan kata-kata tidak dikira dosa ya, dan tidak ditulis oleh malaikat dulu kan? Tu dia tanya soalan, dia dah jawab soalan dia. Jawapannya betul. Betul. Apa yang kita terlintas dalam hati, dia tidak akan dicatat oleh malaikat kalau perkara itu perkara kejahatan, dosa, tak dicatat. Tapi kalau yang dia terlintas dalam hati itu, dia nak buat amal soleh, nak buat ibadah, terlintas dalam hati dia, oh petang ni aku nak sedekah. Maka masa terlintas niat dia itu dah dicatat satu kebaikan. Bila dia buat sungguh, 10 pahala dapat. Adapun perkara dosa, dia baru je terlintas dalam hati, malaikat tak akan catat sebagai dosa. Tapi Allah, ayat tadi, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang dia terlintas tadi. Dia terlintas nak apa ikutlah, dia nak buat dosa, nak mengumpat orang, terlintas nak buat sapah kat rumah jiran, terlintas benda-benda tak elok, dia tidak berdosa lagi. Bila dia buat baru malaikat catat berdosa. Tapi niat tak elok dia tu Allah tahu dah. Allah tahu. Inilah rahmat, pengasih, penyayang Allah. Allah tahu mu niat tak elok. Tapi selagi mana kamu tak buat, malaikat tak catat lagi. Saya baru kena 2 minggu lalu, Ustaz. Ni benda tu. Kena apa? Kait dengan tu tadi ke? Viral tadi ke? Tak apalah. Moga-moga Allah Ta'ala jaga kita semua. Okey. Hadis yang pertama. Jumpa hadis yang pertama. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Bainama apa ada lagi? Tapi kebaikan yang terlintas dah dicatat amalan oleh malaikat. Ada pun kejahatan belum dicatat malaikat. Tapi Allah Maha mengetahui niat yang baik, rahmat pengasih penyayang Allah. Ya betul. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita baca terjemahan dulu. Kita baca terjemahan. Dari Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, pada suatu hari ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara amalan Rasulullah, baginda duduk-duduk dengan para sahabat, duduk. Tiba-tiba muncul seorang lelaki yang berpakaian sangat putih. Rambutnya terlalu hitam. Nak bagi tahu apa ni? Baju dia putih lepuk, rambut dia hitam. Tak ada debu, tak ada apa pun. Nak bagi tahu apa ni? Tidak ketak, ya? Nak bagi tahunya dia ni rambut dia hitam, tak ada debu apa, bajunya putih bersih, tidak ketara padanya bekas perjalanan, tak ada nampak tanda-tanda orang musafir. Dan tiada seorang pun di antara kami yang mengenalinya, mengetahuinya. Pelik kan? Ada orang muncul,
nak kata foreigner, tak ada nampak kesan-kesan musafir di baju putih, bersih, elok, rambut hitam, tak ada debu, tak ada apa. Kita tak kenal siapa ni. Duduklah ia dekat dengan Nabi, maka disandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Duduk mengadap. Lutut mengadap lutut. Kita hari ni laptop je, handphone je. Jauh kuliah kita. Jadi ni tunjuk cara ataupun adab dalam menuntut ilmu. Pergi duduk dekat, mengadap, maka disandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi dan diletakkannya kedua telapak tangannya di atas kedua pehanya. Duduk molek. Duduk macam mana? Duduk, letak tangan, adab. Cara adab dengan tok guru. Duduk, letak tangan. Letak dua tangannya di pehanya, fakhidaihi. Lalu ia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, tolong ajarkan kepadaku Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila." Qala sadaqta. Nabi pun jawablah. Bila hok mari tanya tadi, tanya, "Wahai Muhammad, tolong ajar saya tentang Islam." Nabi pun jawab, Islam ialah kamu bersaksi. Kamu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak dari disembah melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua, mengerjakan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, buat berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, mengerjakan haji ke Baitullah jika mampu. Berapa ada ni? Ni rukun Islam. Berapa ni? 5. 5. Nabi sebut rukun Islam yang 5. Ini kita tahu, semua kita tahu. Soalan ini ataupun yang datang ini adalah Jibril. Jibril yang datang tanya kan. Ini dia masuk dalam bab apa ni? Bab tanya soalan. Dia ada jenis-jenis soalan yang ditanya. Ini soal bertanya soalan macam apa ni? Apa jenis soalan apa ni orang panggil? Akidah. Ya, akidah. Tak, maksud saya jenis soalan. Ada orang tanya soalan dia tu tak tahu. Dia tanya. Yang sekarang ni Jibril ni bila lepas Nabi Muhammad jawab, dia respon apa? Dia respon, "Betul kamu jawab." Dia tanya. Rasulullah pun jawab rukun Islam yang 5 tu. Dia pula, betul. Menyebabkan para sahabat Sayyidina Umar kata apa? Maka kami tercengang memerhatikan orang itu. Kerana dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Kemudian lelaki itu berkata lagi, "Khabarkanlah kepadaku apakah iman." Ni kita panggil apa ni? Maknanya dia tanya soalan, Nabi jawab. Bila lepas Nabi jawab, dia pula kata, "Betul." Sayyidina Umar kata, "Heran kami." Dia tanya, dia jawab. Dia ada banyak jenis soalan. Yang pertama, soalan dia seseorang yang tak tahu, dia tanya soalan. Ya, Jibril ni dia tahu dah, dia tanya juga. Untuk apa? Untuk mengajar kepada para sahabat yang lain. Mungkin ada di kalangan kita. Yang bila masuk kuliah, ustaz mengajar, dia rasa ada benda yang ustaz tak sentuh ni. Ada perkara yang ustaz terlupa ni, dia pun buat tanya soalan. Dia tahu dah. Lalu ustaz pun jawab. Bila ustaz jawab yang dia tanya tadi, dia tahu dah jawapan. Dia nak supaya orang lain mendapat maklumat. Ini dipanggil soalan Jibril ni. Betul, Ita. Soalan untuk mengajar sahabat-sahabat yang lain. Boleh. Boleh tanya soalan.
Ada orang jenis-jenis soalan ada orang dia tak tahu dia tanya. Ada orang dia tahu dah dia tanya supaya ustaz jawab orang lain dapat manfaat. Ada apa lagi jenis soalan? Jenis macam mana ni? Soalan dia tak tahu dia tanya. Soalan yang dia dah tahu jawapan dia tanya supaya orang lain dapat manfaat. Ada soalan yang dia tanya untuk test ustaz. Betul. Tak apa jawab ni Lina Sanad. Betul. Dia tanya soalan untuk test ustaz. Dia nak test apa ustaz? Dia nak test ustaz ni ada ilmu ke tidak? Satu. Ada juga dia nak test ustaz ni warna apa? Ustaz ni warna biru ke, hijau ke, merah ke, oren ke, ustaz warna apa ni? Dia mau tanya soalan. Ada cakap tanya untuk test ustaz. Ustaz ni mazhabnya apa? Aliran mana? Ada juga macam tu. Ada lagi jenis soalan. Apa lagi jenis soalan? Soalan yang nak memperlekehkan satu-satu amalan. Dah awak kata hukum hudud nak sabit ke orang berzina kena ada 4 orang saksi. Mana ada orang berzina depan orang mesti sembunyi. Bila nak ada saksinya? Nak cari saksi yang adil. Dia tanya soalan untuk perlekehkan sesuatu. Ada juga. Inilah perangai Bani Israel. Apabila Nabi Musa kata sembelih lembu, dia tanya lembu warna apa? Lembu omor macam mana? Lembu ni pernah buat kerja ke tidak? Lembu ni macam mana? Tanya soalan untuk mempertikai perintah Nabi. Ini perangai Bani Israel. Dia tanya bukan untuk buat. Dia tanya untuk, dah Ustaz kata tak boleh riba sekarang kan? Ustaz, dah kalau riba ni. Dia tanya ni bukan nak cari jalan keluar supaya selamat daripada riba. Dia tanya sengaja nak tekan. Akhirnya mengelirukan. Ini betul-betul soalan lah. Tapi yang kita baca petang ni, Jibril tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya orang lain dapat manfaat, dapat ilmu. Lalu Nabi jawab, inilah rukun Islam. Rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah, solat, kemudian bayar zakat, puasa Ramadan, menunaikan haji. Dekat bab menunaikan haji, Nabi sambung, in istata'ta ilaihi sabila. Sekiranya kamu mampu melakukannya, mengerjakan haji ke Baitullah, jika mampu di jalannya. Maknanya rukun Islam, ibadah haji, dia berkait dengan satu syarat, iaitulah kemampuan, cukup duit, selamat pergi balik, perjalanan pergi balik, selamat daripada perompak, selamat daripada virus, selamat daripada bahaya penerbangan, naik kapal laut. Semua itu selamat, maka mampu, cukup duit, wajib menunaikan ibadah haji. Ini rukun Islam. Okey. Sayyidina Umar kata, kami hairan. Dia yang tanya, Rasulullah jawab, dia pula yang kata, betul apa kamu? Lalu dia tanya lagi, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, dia duduk tadi. Duduk lutut 2, tanya lagi. Beritahu aku tentang iman. Lalu Rasulullah jawab. Rasulullah jawab apa? An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrih. Qala sadaqta. Bila dia tanya, Nabi jawab. Nabi kata, dia tanya, apa dia iman? Beritahu aku tentang iman. Tadi dia suruh beritahu tentang Islam. Ni dia suruh beritahu tentang iman. Nabi kata, kamu beriman kepada Allah. Kamu percaya sepenuh hati kepada Allah, kepada para malaikat, kepada rasul-rasul, kepada kitab-kitab, pada rasul-rasul dan pada hari kemudian. Dan kamu percaya kepada takdir, baik dan buruk, semuanya dengan izin Allah semuanya. Bila Nabi Muhammad jawab gitu, yang tanya soalan tadi respon sekali lagi. Betul?
Dia pula yang bagi markah. Betul? Kat Sayyidina Umar kata pelik dia ni. Dia tanya, dia kata betul. Lepas Nabi jawab. Lalu lepas dia kata betul, lelaki itu berkata lagi, akhbirni anil ihsan. Beritahu saya pula tentang ihsan. Jangan tengok buku. Siapa dalam ni tahu apa maksud ihsan? Ingat tak? Pernah belajar hadis ni. Cuba tulis kat ruangan chat. Saya nak tengok. Bila malaikat Jibril tanya Islam, dia jawab rukun Islam. Betul. Iman, dia jawab rukun iman. Betul. Ihsan apa? Tak aci tengok terjemahan Tak aci tengok buku, tak aci Google. Allah Maha mengetahui. Apa maksud ihsan? Jangan tengok lagi. Jangan tengok lagi. Siapa ingat maksud ihsan yang dah belajar sebelum-sebelum ni? Hajah Saraniyah, Ikhlas, Salihah, Akhlak, Azura, Muraqabah, Rahayu, Belas Kasih, Ita, Ikhlas, Sabariyah. Beribadat seolah kita melihat Allah, dan jika kita tidak melihat Allah, kita ketahui bahawa Allah melihat kita. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Betul. Macam malaikat tadi lah. Dia tanya, dia jawab. Saya pun buat gitu juga. Betul. Betul. Ustaz Terima kasih. malaikat lah. Apa? Contoh Ustaz. Meniru cara malaikat. Masya Allah, Masya Allah. Bila malaikat tanya, Nabi jawab apa tadi? Al-ihsan, dia sebenarnya ada yang jawab kat tu berbuat baik. Ada berbuat baik, belas kasih. Itu sebenarnya ihsan dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu bila sebut ihsan, buat baik kat orang. Tapi dari segi istilah Arabnya yang dijawab tadi. Apa jawab Rasulullah? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Al-ihsan. Okey, yang ni kena garis dalam buku masing-masing. Garis. Ihsan iaitu menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jika kamu tidak dapat melihat Allah, maka Allah tetap melihat kamu. Garis. Yang buku sama dengan saya, dia tulis macam ni. Ihsan iaitu menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jika kamu tidak dapat melihat Allah, maka Allah tetap melihat kamu. Ada tak wording lain? Versi-versi terjemahan lain? Ada tak? Tolong baca sikit on mic. Kalau ada yang English version ke, dia tulis apa? Terjemahan dia ni? Terjemahan ihsan. Yang tak sama dengan saya. Ada tak? Ihsan ini maknanya dari segi akidah ke? Tak? Yang dalam buku masing-masing. Yang dalam buku. Yang dalam terjemahan buku tu. Sama tak ayat dengan yang saya baca ni? Ihsan menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jika kamu tidak dapat melihat Allah, maka Allah tetap melihat kamu. Marziyah, Kak Marziyah. Inilah maksud muraqabah Ustaz ya. Ihsan dan muraqabah sama maksudnya. Ya, lebih kurang macam itulah. Dan inilah syahid. Inilah poin. Imam Nawawi membawa hadis yang panjang dalam bab ni. Kat sinilah poin. Dan sebab inilah saya suruh garis tadi. Yang sama-sama kita garis itulah yang berkait dengan tajuk muraqabah kita. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innallaha yarak. Kamu beribadah seperti kamu melihat Allah. Kalau kamu tak dapat nak melihat pun, ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah melihat kamu. Allah muraqabah. Allah melihat kamu. Ini muraqabatullah. Bila kita ada rasa, aku buat apa pun, aku nak ibadah, nak sembahyang sunat, kena ada rasa macam aku tengok Allah. Tak boleh. Saya tak mampu nak ada perasaan begitu.
rasalah bahawa Allah tetap melihat kamu. Gitu. Itulah muraqabah, ihsan ini. Ya Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka kepada orang-orang yang ihsan. Lalu dia tanya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni sambungan hadis. Tapi yang kait dengan bab ialah makna ihsan yang kita garis tadi. Memandangkan hadis ni panjang, kita baca per habis. Malaikat tanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah. Dia tanya lagi, bila kiamat? Bila kiamat? Rasulullah jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Bila dia tanya when kiamat, bila kiamat. Nabi kata yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada yang bertanya. Apa maksud tu? Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Apa maksud dia? Maksud dia, awak yang tanya lebih tahu. Itu dia. Tapi cara Nabi jawab tu. Cara Nabi jawab. Rasulullah merendah diri. Tidaklah aku yang ditanya ini lebih tahu daripada yang bertanya. Ini cara ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga nak kata awak lebih tahu, tapi cara Rasulullah, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ini cara jawab yang penuh adab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tengok Nabi sendiri tak tahu. Bila soalan tanya when, bila kiamat. Nabi kata yang malaikat lebih tahu. Kita hari ni ada orang yang buat calculation. Pergi kira tahun berapa kiamat. Armageddon lah. Dulu tahun 2012 lah kata kiamat. Tak kiamat. Saya ada filem dulu. Saya tak ingat filem benda. Filem 2014 ke apa filem. Saya tak ingat. Ada satu filem dulu. Yang akhirnya hancur bumi. Dia punya imajinasi dia. 2012 kan? 2012. 2012. Tapi 10 years. 10 tahun sudah berlalu. 10 tahun dah berlalu. Ada cerita baru tak? Cerita kiamat baru. Kalau ada share. Dia cerita. Mereka kaji Quran, mereka kaji Bible, mereka reka sendiri. Nabi Muhammad pun tak tahu bila kiamat. Rasulullah kata, aku tak tahu bila kiamat. Ada orang zaman sekarang bawa ajaran sesat, bawa ajaran, dia tahu. Beritahu bila kiamat. Ini yang saya cari tadi. Makna ihsan in English. It is to worship Allah as if you are seeing Him. And although you do not see Him, He sees you. Ya, ini muraqabah. Allah melihat kamu. Kalau kamu tak boleh nak melihat Allah, Allah melihat kamu. Ya. Jadi masuk bab kiamat tadi. Nabi sendiri tak tahu when, bila kiamat. Ada orang hebat-hebat, mengaku hebat lah. Bukan hebat-hebat, mengaku hebat. Boleh buat calculation. Boleh jangka bila kiamat. Itu bohong. Nabi Muhammad sendiri bila malaikat tanya, Nabi Muhammad tak jawab bila kiamat. Tapi malaikat Jibril minta clue. Inilah belajar. Dia malaikat Jibril nak suruh masyarakat tahu bila Nabi jawab. Sampai kita hari ini dapat manfaat daripada jawapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Jibril kata, kalau begitu terangkan tanda-tanda kiamat. Apa tanda kiamat? Siapa tahu tanda kiamat? Jangan tengok lagi dalam buku ni. Cuba tulis sikit kat ruangan cek tu tanda kiamat. Yang kita tahu. Apa tanda kiamat? Janganlah sebut COVID. COVID Ustaz. Siapa tahu tanda-tanda kiamat? Dia ada dua, tanda besar, ada tanda kecil. Cuba sebut tanda-tanda kiamat. Cuba tarik sikit. Petang ni tak ada ceramah seorang. Bukan saja penceramah mengantuk, pendengar pun mengantuk. Jadi kita bagi kerja pula. Apa tanda-tanda kiamat? Nak tengok sikit. Tanda-tanda kiamat. Kalau tanda-tanda nak masuk Ramadan, ada iklan. Yusuf Tayyub. Itu tanda-tanda dekat nak masuk Ramadan.
Ya Allah, matahari keluar dari sebelah barat. Ya Allah. Ya, tanda besar. Main hak besar selalu. Matahari keluar dari sebelah barat. Kabus. Kabus tanda kiamat. Hamba melahirkan tuannya. Ni ada hadis. Tanda kecil, tanda besar. Meninggalnya ulama. Hamba melahirkan tuan. Gambar melahirkan majikan. Gambar apa ni? Gambar melahirkan majikan. Gambar apa? Gambar majikan ke? Hamba melahirkan. Ingat gambar. Gambar apa? Berlumba-lumba meninggikan bangunan. Allahu Akbar. Bangunan tinggi. Hilang tulisan dalam Quran. Hilang tulisan. Hilang tu sebab salah cetak. Gempa bumi, keluar dajjal. Lagi turunnya Nabi Isa. Banyak berlaku gempa. Masya Allah. Orang miskin menjadi kaya raya sekelip mata. Imam Mahdi. Maksiat bermaharajalela. Masya Allah, Masya Allah. Ya'juj Ma'juj. Masya Allah. Okey. Jadi, ini semua betul lah meninggalnya ulama. Masya Allah. Ini semua adalah wabak-wabak, keluarnya dabah. Ini adalah tanda-tanda kiamat. Dan memang semua yang kita sebut ini ada disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tapi still Rasulullah tak beritahu bila kiamat. Nak menunjukkan pada kita, kalau kita jumpa siapa-siapa yang lepas ni bercakap berkenaan dengan when, dia bohong. Dia tidak ada sumber. Dia ambil dari mana? Kalau ada yang buat kira-kira when berkenaan dengan kiamat. Bila? Tak ada. Rasulullah sendiri tak tahu bila. Rasulullah bagi tahu tanda-tanda. Bila malaikat Jibril tanya, kamu tak boleh bagi tahu bila kiamat, beritahulah tanda-tanda kiamat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab beberapa tanda dalam ni. Apa tanda dia? Antalidal amatu rabbataha. Satu. Wa antaral hufatal urata al-'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Nabi sebut berapa tanda? Dua tanda. Nabi sebut dua tanda. Dua tanda. Apa dia? Yang pertama, hamba melahirkan majikan. Ini tanda pertama. Hamba melahirkan tuan. Siapa tahu apa maksud hamba melahirkan tuan? Dalam hadis ini kata antalidal amatu rabbataha. Seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Apa maksud hamba melahirkan tuan? Ada yang tulis tadi tanda kiamat hamba melahirkan tuan. Dah maksud yang jadikan dia semacam orang gaji, Ustaz. Anak yang jadikan mak dia seperti orang gaji. Betul? Boleh tak? Betul tak? Orang gaji ke hamba? Hamba ya. Dia tak ada orang gaji lah. Jadi macam memang hamba lah. Tak berbayar. Kalau orang gaji dapat gaji. Ya, tak berbayar lah ni maksudnya. Lagi berat. Dia sebenarnya anak menjadi tuan. Anak menjadi tuan. Ya Allah, ya Allah. Ada beberapa syarah para ulama. Sebenarnya Ustaz. Apa? Tarik. Karib. Dia tanya yang sebenarnya jawapan apa Ustaz? Oh. Banyak saya nak fikir. Okey. Tak apa, tak payah fikir. Biar Ustaz tanya, Ustaz jawab. Ada ulama terjemahkan hamba melahirkan tuan berlaku di akhir zaman nanti, dan Allah beri kemenangan kepada Islam di akhir zaman sehingga tentera-tentera Islam mengalahkan tentera-tentera kafir ini
Dan pada saat itu adanya wanita-wanita yang bukan Islam ditawan dalam perang, sebab Islam tak bunuh orang perempuan kecuali yang terlibat dengan perang. Suami-suami askar dibunuh. Lalu akan adalah hamba-hamba. Di akhir zaman ni akan kembali balik sistem hamba. Setelah berlaku jihad, berlaku perang, orang kafir ni dikalahkan, dihancurkan, ada balik sistem hamba. Bila orang Islam memiliki hamba tersebut, dalam hukumnya boleh bersama dengan hamba. Dan hamba itu kalau mengandung, melahirkan anak, yang dilahirkan itu dia tak jadi anak pada hamba, dia jadi anak kepada tuan. Anak tu merdeka. Anak tu merdeka. Jadi bila anak tu besar, mak dia tetap hamba. Nak beritahunya isyarat tanda-tanda dekat nak kiamat apabila Islam menang, Islam kuat, musuh-musuh ni hancur. Ada di kalangan orang kafir jadi hamba pada orang Islam. Dapat anak pula. Dan hamba itu melahirkan tuan. Sebab dari segi hukum, anak itu bukan anak hamba dah. Bila bersama dengan tuan. Anak itu adalah tuan. Itu satu syarah, itu satu tafsiran. Pada makna tanda-tanda kiamat, hamba melahirkan tuan. Ada tafsiran kedua ataupun syarah yang kedua, makna yang kita sebut tadi. Yang kita sebut. Anak-anak menjadikan ibunya sebagai hamba. Allahu Akbar. Mak tu dia buat macam hamba dia. Kalau orang gaji, bayar gaji. Yang ni gaji pun tak bayar. Bahasanya teruk, tak hormat. Anak-anak yang derhaka. Anak-anak yang menjadikan mak dia macam hamba. Apabila suasana ini berleluasa, wujudnya manusia-manusia yang tak hormat lagi pada mak, tak hargai lagi mak-mak mereka, hambakan mak, ini tanda dekat dengan kiamat. Nah, ini dua tafsiran. Tanda yang pertama yang Nabi sebut. Ada satu lagi tanda. Wa antalidal amatu rabbataha. Yang kedua apa dia? Wa antaral hufatal urata yatatawaluna fil bunyan. Kamu melihat al-hufat al-urat al-alata ri'a asya'. Tanda kedua, kamu melihat orang-orang yang fakir miskin. Al-hufah apa ni? Al-hufah berkaki ayam. Al-urah yang tidak berpakaian. Al-alata orang-orang yang miskin. Ri'a asya'i pengembala kambing. Mereka berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi. Allahu Akbar. Apa maksud ni? Sebelum Covid dulu, saya pergi umrah. Saya ziarah tok guru saya di Mekah tu. Saya tahun 2007, 2008 dulu, alhamdulillah ada rezeki dapat belajar di Mekah. Saya stay di Mekah hampir setahun. Tak sampai, dalam sekitar 10 bulan di Mekah. Belajar di Muslim World League Mekah, Rabitatul Alamil Islami. Saya duduk 10 bulan. Belajar rasmi dan yang informal, saya pergi menadah kitab, belajar dengan guru di rumahnya. Di Mekah lah, tak jauh dari Masjidil Haram tu. Andai Masjidil Haram ke rumah dia boleh jalan kaki di Misfalah. Jadi tahun 2007, 2008 tu mengaji dengan dia, mengaji. Dalam tahun berapa 2014, 2015 gitulah saya pergi umrah. Ziarah lah tok guru saya, pergi ziarah dia. Dia kata saya, kamu ingat tak belajar hadis tentang Nabi sebut tanda-tanda kiamat? Orang-orang miskin, berkaki ayam, tak pakai baju, menjaga pengembala kambing. Mereka ni berlomba-lomba membina bangunan yang tinggi. Saya kata, ya Syekh, ingat. Dia kata, Sayyid, dia kata, selama ini, perkara ini, aku faham hadis ini dan aku diberitahu, perkara ini berlaku di tanah Arab.
di Dubai, kan di Emirates, di Dubai, apabila pengembala-pengembala kambing yang duduk dalam kemah, yang berkaki ayam, yang duduk jaga kambing selama ni, dia orang ni jadi landlord. Landlord di Dubai berapa persen sangat rakyat tempatan. Tetapi yang membangunkan negara dia bangunan tinggi-tinggi itu orang luar datang. Tapi yang geng-geng pengembala kambing, badui-badui, mereka ni landlord. Mereka makan duit atas sambil goyang kaki gitu je. Asalnya mereka ni pengembala kambing, berkaki ayam, miskin. Tetapi sekarang ni mereka mula membina bangunan-bangunan pencecah langit. Kata Syekh saya tadi, selama ini, bila aku baca hadis ni, aku akan syarah tentang Dubai. Aku akan syarah di Kuwait, Qatar. Tapi dia kata saya, mu nak tahu tak satu perkara? Saya kata, apa Syekh? Dia kata masa aku kecil dulu, aku ada jiran. Jiran aku ni memang jenis kaki ayam, tak pakai baju. Dan dia memang main kambing. Kat Mekah ni lah. Kat lereng-lereng bukit kat Mekah ni dia memang jaga kambing. Oh gitu Syekh. Kenapa? Baru-baru ni, tanah rumah yang dia duduk tak jauh dari Masjidil Haram ini, diambil oleh kerajaan untuk meluaskan Masjidil Haram. Dan dia dibayar beberapa ratus juta rial. Yang dia jaga kambing, kaki ayam tak pakai baju tu, dia dapat beberapa ratus juta. Dan dengan duit pampasan itu, dia telah membuat hotel yang tinggi. Hotel dia pun siap dah, sedang ada calculation. Berapa kali musim haji, tambah dengan Ramadan, 4-5 tahun balik modal, tahun seterusnya untung je. Kata Syekh saya kat Mekah tadi, sampai sekarang dia tu kaki ayam lagi duduk main kambing. Tapi dia sebab dapat duit pampasan, dia bina hotel tinggi dah. Dia bayar kontraktor lah. Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poinnya nak bagi tahu, Syekh tak ada kata selama ni aku duk dengar cerita kat Dubai, kat Qatar, kat Kuwait. Sekarang ni depan mata aku sendiri. Jiran aku sendiri yang memang bela kambing. Yang memang kaki ayam. Sekarang ni dia sedang bina hotel yang tinggi dekat Mekah tu. Masya Allah. Benarnya apa yang diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua tanda kiamat semakin hampir. Kemudian lelaki itu berlalu pergi. Saya pun termenung sejenak. Siapa saya? Siapa saya? Siapa saya? Dalam hadis ni kata. Kemudian lelaki itu berlalu pergi. Saya pun termenung sejenak. Saya itu siapa saya? Sayyidina Umar, ya Umar bin Al-Khattab, rawil hadis, periwayat hadis ni, itulah Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar tanya, Rasulullah tanya Sayyidina Umar pula, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang tanya aku tadi tu? Lalu Sayyidina Umar kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Lalu jawab Nabi, hada Jibril. Fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Sesungguhnya itu Jibril. Dia datang nak ajar kamu agama kamu. Tapi tak ajar dengan cara tanya soalan. Itu Jibril. Habislah hadis yang panjang ini. Tetapi syahid, poin yang berkait dengan bab muraqabah yang sedang kita bincang ni, kat mana tadi kita kata? Yang kait dengan bab muraqabah ni kat mana? Pada maksud ihsan. Ya, pada maksud ihsan. Itu berkait dengan muraqabah. Iaitulah kamu menyembah Allah seolah-olah semacam kamu lihat Allah. Dan kalau kamu rasa kamu tak boleh nak lihat Allah pun, maka ketahuilah Allah Maha melihat kamu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada masa 5 minit lagi. Ada soalan tak yang berkait ni? Ada soalan tak? Sebab saya nak baca hadis yang seterusnya, nak syarah dia panjang. Kalau ada soalan kita jawab dulu. Ada soalan kat atas. Saya tulis tapi tak berapa nak jelas. Maksud saya tadi, kalau macam Ustaz kata yang berkaki ayam, tanda-tanda di antaranya tanda nak kiamat tu orang kaki ayam. Kalau kita conclusion kan menjadi orang yang miskin di akhir zaman dia telah menjadi terlalu kaya.
dan mungkin menjadikan diri dia tu sombong atau kaya, tapi kalau hati dia masih baik, masih merendah diri tu di antara golongan-golongan termasuk nak kiamat jugalah. Gitu. Puan Junaida dari Singapura kan? Dak. Malaysia. Malaysia. Itu yang dari Singapura tu Jun seorang lagi kot. Itu Junaida lain. Ya. Okey. Jadi soalan tadi sebenarnya Nabi bukan nak cerita berdosa tak berdosa. Nabi bukan nak fokus kepada orang sombong tak sombong, tapi Nabi fokus tentang situasi. Dan ini juga bukan bermakna siapa buat bangunan tinggi berdosa. Mungkin ada engineer, mungkin ada kontraktor. Tetapi kalau nak kata point, orang miskin menjadi terlalu kaya, itu betul. Ya, betul. Orang miskin, sebab dalam saat disebut, wa antaral hufata. Hufa maknanya berkaki ayam. Al-alata, orang miskin. Al-urata, orang yang tidak berpakaian, mana tak pakai baju. Ri'a asya, pengembala kambing. Maknanya orang miskin lah ni. Orang miskin. Dan kekayaan mereka ni, mereka berlomba-lomba bina bangunan tinggi. Kaya yang tiba-tiba. Mungkin ada orang miskin yang kaya, dia buka ladang. Mungkin ada orang miskin tiba-tiba jadi kaya, dia buka bisnes. Tapi situasi dekat nak kiamat ini, mereka berlomba-lomba membina bangunan yang tinggi. Kalau kita nak bincang tentang tanda kiamat, poin paling penting bagi kita melihat tanda-tanda tu ada dah. Dan yang penting, aku ni kena buat apa kalau kiamat dah dekat. Itu paling penting. Itu perkara paling penting. Apabila ada seorang lelaki datang tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata as-saa'ah?" Wahai Rasulullah, kiamat bila? Hidup sibuk tanya bila. Rasulullah pun jawab soalan dia dengan soalan balik. Ma'adatta laha. Dah kamu duk tanya bila, apa kamu buat persiapan untuk kiamat? Macam kita hari ni lah. Kita bila kiamat tu serah pada Allah. Tapi kita belajar dah tentang tanda-tanda dia, ada tanda-tanda, mana semakin hampir. Dan yang lebih penting, apa persiapan yang perlu kita buat. Dah kiamat dekat dah ni. Lalu lelaki itu, Badui itu jawab pada Nabi SAW, Rasulullah, saya tak ada persiapan, saya tak ada amalan-amalan yang banyak Rasulullah. Saya tak ada amalan-amalan yang banyak. Cuma yang pasti dalam hati saya sayang padamu wahai Rasulullah. Saya sayang sungguh padamu. Rasulullah kata, kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayang di hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Dia kata, saya amalan tak ada, cuma saya sayang kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi balik pada soalan tadi, ya, antara tafsirannya orang miskin menjadi terlalu kaya dan berlomba-lomba membuat bangunan tinggi. Dia sombong tak sombong tu cerita lain. Tapi ini nak bagi tahu situasi yang menjadi tanda kiamat semakin hampir. Wallahu a'lam. Satu soalan lagi kalau ada. Dan yang apa tadi ibu melahirkan anak tadi tu, status kalau dalam Islam dia tetap anak, tetap ibu kan? Dia panggil ummul walad. Dia tetap anak. Dia anak kepada tuan tadi. Anak kepada tuan. Dari segi status dia. Dia anak pada tuan. Tuan ada hamba. Tuan bersama dengan hamba perempuan. Lalu hamba perempuan ini mengandung, melahirkan anak. Anak itu statusnya merdeka. Dia adalah anak tuan. Ibu kekal lagi sebagai hamba. Ini maksud ibu melahirkan tuan. Dan itu dari segi hukum. Dah Ustaz, dah lahirkan anak dia dah. Kalau tuan dia nak merdekakan dia, boleh tak? Boleh. Kalau tuan dia tak nak merdekakan dia, tak apa ke? Tak apa. Gitu. Jadi anak tu dia wajib tak taat dengan ibu dia tadi? Mak dia wajib taat. Dia wajib taat. Itu mak dia. Tapi sebab itu bila ulama yang mensyarahkan, berlaku kat situasi ni. Dari segi dia taat pada emak, dia tetap dia kena taat. Mak tetap mak dia. Tapi status dia tu dia jadi tuan mak dia dah. Itu tanda dekat-dekat nak berlaku kiamat. Islam menang dan adanya balik sistem hamba. Kalau orang kata apa dalam Islam boleh bersama dengan hamba sampai mengandung,
Islam sebenarnya menghapuskan penghambaan yang lagi teruk pada manusia yang pada zaman jahiliah dulu. Islam menghapuskan, dan Islam sangat-sangat menggalakkan membebaskan hamba. Ada dosa-dosa ni, kalau kait ni bebaskan hamba. Bunuh tak sengaja ataupun adalah kan ada kan antara kefarah bebaskan hamba. Sistem hamba yang wujud zaman jahiliah, zaman sebelum Islam cukup teruk. Tapi Islam datang menghapuskannya dan meminimaliskan sistem penghambaan. Tapi anak tadi, mak dia lah. Dia wajib hormat, wajib taat. Tapi dari segi status, dia adalah anak tuan. Dan dia adalah merdeka si anak tadi. Wallahu a'lamu bis-shawab. Moga-moga ada manfaat perbincangan kita petang ni, insya-Allah. Siapa puasa petang ni? Ada orang tengah nak masak. Ada orang dia bagi tahu saya tengah duduk masak buka puasa, Ustaz. Ada tak yang berpuasa hari ni? Pada yang berpuasa tu, doa yang mustajab adalah doa ketika berpuasa. Di antara doa-doa mustajab, doa waktu berbuka puasa. Doakanlah juga untuk saya, untuk penganjur dan untuk kita semualah. Mariam Jaafar, kami dah iftar di sini. Mana ni? KK ke? Ajah Saraniah. Puan Mariam kat mana? Sabah ke Sarawak ke? Abu Kedah, BSB. Brunei kan? BSB apa? Nama penuh. Brunei, ya. InsyaAllah doakan untuk kami semua juga di sini, insyaAllah. Sekadar ni pertemuan kita petang ni. InsyaAllah minggu hadapan kita sambung lagi. Bandar Seri Begawan, BSB. Bandar Seri Begawan. Okey. Dulu beritahu dah, saya tak ingat. Bandar Seri Begawan, insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah kita minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya minta diri dulu. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih.